Pertama, Ustaz mohon cerita tentang Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ambo nak ayak cerita mengenai Habib Omar ni tak layak ambo ayak ceritanya. Sebab ambo tidak terlalu mengenali diri dia. Sekalipun ambo mengaji berguru dengan dia, tetapi kalau nak bercerita mengenai dia kena cari orang yang betul-betul duduk di bawah dagu dia betul. Ambo mengaji boleh kira jugalah dengan dia. Sikit ya. Hok ambo tahunya Habib Omar ni memang seorang jiwa murabbi sungguh. Seorang manusia yang suka mengajar manusia jadi baik. Tu dia panggil jiwa murabbi. Dalam hati dia tak lain cita-cita supaya anak dia jadi anak-anak murid dia jadi wali-wali, jadi kekasih Tuhan, jadi orang baik belaka. Seorang manusia yang banyak sabar mentarbiah anak murid dia. Anak murid dia bukan orang Arab saja. Macam-macam bangsa di pelosok dunia. Orang Meksiko, macam-macam bangsa. Masa hamba mengaji itu ada 80 negara mengaji situ. 80 negara lebih kurang. Lebih kurang lah. Dan 18 bahasa. 18 bahasa dalam Darul Mustafa tu duk kecek. Macam-macam bahasa ada. Arab saja tu macam bangsa dah. Dalam 80 negara, 18 bahasa digunakan. Semua anak murid Habib Omar belaka. Dia terima belaka. Orang kalau kita tengok tatu penuh muka pun ada. Tatu bukan tatu gambar itik, gambar salib pun ada. Gambar Kristian pun ada, gambar Jawa, gambar orang Tino. Tapi Habib tak pernah paksa buat cara keras kepada anak-anak murid dia. Dia hanya ajar anak murid dia, saya Allah, saya Nabi Muhammad. Mu jadi bagus selalu. Marilah mu gapo-gapo pun biar mu kelik daripada Darul Mustafa, mu bawa Allah dengan Nabi Muhammad. Cukup dah bagi aku. Beres dah mu lepas dah. Mu nak boleh ngajar, tak boleh ngajar, tak apa, suku pasal hak penting, mu buat kelik Allah dengan Nabi Muhammad. Memanglah seorang manusia yang suka mentarbiah manusia dan jiwa dia seolah-olah diwakafkan untuk tarbiah ni. Tidur 2 jam saja sehari. 2 jam saja sehari. Kita tidur 10 jam. Tapi orang panggil murabbi. Orang panggil gapo dia? Wali. Orang panggil gapo. Kawan ni 2 jam tidur. Orang pergi rumah penuh orang di rumah. Ya pergi tempat situ penuh orang. Nak lari lagu mana? Kalau kita pakai sari ikut dia pakai mati selok gitu. Dia penat, dia letih. Kita nampak dia letih. Tak cukup tidur. Kadang-kadang jenera atas kereta. Jenera tanya baca wirid jenera. Nak curi masa, waktu lain, bangun saja orang mari cari selalu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, gitulah jadual hidup dia. Tak tahulah munajat dia dengan Tuhan. Dia selalu berdoa. Sebab tu Habib waktu rehat dia waktu malam. Waktu bangun tahajud dia, itulah rehat dia. Rehat dia dengan Tuhan. Makhluk ni penat. Soalan kedua, Ustaz nak tanya waktu tepat solat isyraq pukul berapa?
Isyraq ni makna dia waktu naik matahari. Apabila naik matahari habis waktu subuh, maksud dia isyraq. Tetapi dalam mazhab kita jangan semaya lagi waktu tu, tunggu setengah jam lebih kurang ataupun 28 minit selepas pada naik matahari, barulah boleh semaya isyraq. Kerana ada setengah pendapat isyraq dan duha itu satu makna sahaja. Apakah hukum tidur menghadap ke arah kiblat, kaki arah kiblat? Maka ada pendapat kata sunat. Kerana apabila kita bangun boleh menghadap kiblat selalu, boleh berdoa selalu. Cuma ada pendapat kata makruh kaki menghadap kiblat, afdalnya tidur begini, tidur sebelah lambung tu menghadap kiblat. Ustaz, ada seorang perempuan melahirkan anak secara caesar, bedah lah. Selepas beranak dia keluar darah, adakah darah itu darah nifas atau tidak? Tengok keluar melalui gapo. Kalau dia belah caesar, maka keluar melalui perut, hak tu tak panggil darah nifas kerana darah luka operation tu. Maka kalau darah lepas pada dia belah keluar anak, tiba-tiba melalui farah dia keluar darah, hak tu darah nifas. Tapi kalau tubik melalui perut, hak tu darah belah lah. Jangan citiah situ Kalau tak keluar melalui farah, keluar melalui perut saja, hak tu tidak ada nifas pada tahun tu Saya seorang lelaki mu'allah sudah berkahwin, tapi isteri belum masuk Islam lagi. Macam mana kedudukan mereka itu? Duduk sekali gini, tengok isteri dia tu hak kafir tu gapo dia? Kafir gapo dia? Kalau kafir ahli kitab, kafir Yahudi ko, kafir Nasrani asli, Yahudi asli, maka kekal lagi hubungnya dia kerana boleh orang Islam berkahwin dengan ahlul kitab. Tetapi ada kata ahlul kitab tak ada dah ni. Tapi kalau bini dia tu Cina, bini dia tu sembah tokong, sembah gapo, Hindu ke gapo, maka batallah perkahwinannya selepas waktu iddah. Misalnya perempuan tu, isteri dia tu hak kafir tu mari kota, lepas 3 kali kota, maka putuslah hubungan perkahwinan dia. Tapi kalau dia ikut lepas pada dalam masa iddah saat ni, isteri dia lepas pada masuk Islam dalam sebulan, lepas tu isteri dia masuk Islam, maka ni kekal hubungan nikah dia, tak perlu lagi akad nikah baru. Bagaimana nak jadi wali Allah? Mudah saja, ikut Allah, ikut kata dia, ikut kata Nabi Muhammad. Ikutlah Nabi Muhammad pada semua sudut. Pakaian dia semua ikut Nabi Muhammad. Semakin banyak kita ikut, semakin banyaklah kita rapat dengan Tuhan. Tuhan payah nak ikut, dia tak pakai, dia tak makan, dia tak minum, pakai ikutlah Nabi Muhammad. Betul kau Ya'juj Ma'juj daripada bangsa manusia? Ya, Ya'juj Ma'juj ni daripada golongan manusia, dia ni mukallaf. Cuma di dalam tafsir Khazin kata silap hamba, Nabi Muhammad pernah pergi kepada malam Isra' Mi'raj, pergi dakwah Ya'juj Ma'juj, tetapi Ya'juj Ma'juj tak usah beriman, maka kafirlah dia dan masuk neraka. Bukan tak ada orang pergi dakwah Ya'juj Ma'juj, ada dah. Nabi Muhammad sendiri pergi dakwah, tapi dia tak usah terima, maka dia jadi kafir dengan Nabi Muhammad. Mohon ijazat selawat fulus. Ustaz, terima kasih. Selawat fulus tak tahulah. Selawat fulus ni ada. Hamba tak ingat dah selawat fulus ni. Molek kena tulislah selawat fulus ni. Mainkan banyak-banyak selawat. Bibarakati Habib Al-Idrus. Ada tak ingat dah Habib Muhammad Al-Idrus? Kau apa dia? Dia panggil selawat fulus. Jadi hamba ijazah lah baca selawat fulus ini bagi siapa dia yang ingin beramal. Bacalah sebanyak mungkin dengan niat supaya Allah datangkan rezeki yang halal yang berkat. Bila kau bermula larangan potong kuku rambut bagi orang berkorban, dan jika langgar apa hukum dia? Makruh hukum dia apabila 1 hari bulan 10 hari sebelum daripada hari raya, esok esok 1 hari bulan esok 1 hari bulan, maka bermula dah makruh. Makruh hukum dia. Siapa dia nak rebel, kerak kuku, kerak rambut, kerak apa dia, jangan hilangkan bulu dan kuku dia. Bila sampailah dia korban. Apabila dia korban, lepas tu baru nak kerak kuku ke, dia nak kerak rambut, tak apa. Kerana apa? Kerana supaya dapat pengampunan penuh seluruh anggota. Jadi kalau dia kerak tak dapat pengampunan penuh. Nabi kata, apabila orang nak berkorban, maka apabila masuk 1 hari bulan, jangan kerak kuku, jangan kerak rambut. Tu dalam hadis sebut.
Kalau kerak juga makruh saja hukum dia. Nah. Lepas pada rebel dah. Rebel binatang kita. Kalau kita rebel hari raya ketiga, tunggu hari ketiga tu. Afdalnya rebel pada hari raya pertama sahaja. Kerana tidak ada khilaf di antara mazhab-mazhab lain. Kalau kita raya rebel tu hari raya pertama tak ada khilaf. Hari raya kedua, mazhab kita tu boleh, mazhab lain ada kata tak boleh lah. Mohon penjelasan boleh kadang kita mendedah atau memberitahu aib atau keburukan orang supaya orang lain tidak terpedaya tertipu dengan individu tu. Contohnya si A tu minat kaki lipat, boleh tak kita royak kat orang? Gini. Islam membenarkan kita memberitahu aib kelemahan seseorang bukan niat nak hina dia. Ni ada orang memang dah kawan tu kaki lipat tapi royak cerita kat orang rata. Bukan tujuan nak suruh orang gapo, nak hina kawan tu. Tu tak dibenarkan. Kerana ada unsur nafsu situ. Tapi dibenarkan beritahu jika takut orang bimbang tipu. Gini ambo kerana tak molek dia tu kaki tipu. Ambo nak kecek lebih-lebih takut gitu. Kan lain ni. Tapi kalau orang kecek dengan cara niat nak malu dia orang lagu lain cara kecek. Kakak tu nya tambah lagi. Jadi memanglah dibenarkan untuk memberitahu tetapi tujuan supaya orang tidak tertipu, bukan nak layan nafsu kita, nak kecek aib orang, nak dedah aib orang. Apa hukum wanita bertindik di hidung? Tindik di hidung. Dalam mazhab, pak mazhab kata ada ulama kata makruh bertindik ni. Di telinga pun tak boleh. Kerana menyakiti tubuh badan. Haram kan kita menyakiti tubuh badan kita. Saja kita ambil pisau kita toreh tangan kita. Biarlah kita tu kebadah atau sakit kau gapo dia. Darah biasa bagi am. Tak leh buat kerja lagu tu. Merosakkan tubuh kita. Sekalipun hamba kebar tak leh. Maka di telinga ni tindik ni sakit kan? Sakit kan? Maka haram juga. Ada ulama kata haram. Ada ulama kata makruh. Ada ulama kata harus. Ada ulama kata sunat. Jadi khilaf ulama. Maka sakit tu ulama hok kata sunat, ulama kata harus kerana sakit tu standard lah biasa ya. Maknanya sakit sikit sangatlah. Dan kalau orang tino, biasa orang bertindik supaya orang tengok tu tino. Maka telindik di telinga. Negara Arab telindik di telinga, tempat kita tindik di telinga. Di India tindik di hidung. Maka lagu mana hukum dia? Adat dia, dosa ke tak? Tak dosa, memang standard buat dia dah. Tak kata tak ni. Supaya tindik di telinga lah. Orang jatuh tak tindik di hidung, maka tindik di hidung maka. Dosa kodok tak apa hukum dia. Kerana tempat dia uruh adat dia memang orang tindik di hidung. Tak apa. Cuba tengok ada apa dia kan tindik di hidung. Sembahyang di atas kenderaan bergerak. Patu lagu mana ambo kerja atas kapal ni naik bulan bergerak pacuruh kapal ambo duk sembahyang lepas kena qada lah semacam. Sembahyang dululah bab qada tu khilaf. Ada ulama kata wajib qada, ada ulama kata tak payah qada. Hak penting semaya tu dulu. Biarlah sembahyang kapal gerak. Kalau bawa kapal gerak sehari mungkin kena qada tapi ngarak bulan nyanyi juga ke demo dia. Ambil pendapat hak tak payah qada lah. Hak penting jaga semaya ketika di atas kapal. Apa hukum jual beli kucing? Harus hukum dia jual beli kucing. Patu kucing ni bagi haram, makan ke apa dia? Boleh ke tak? Dia tak panggil jual, dia panggil raf'ul yad. Dia panggil tolak menolak. Ambil seekor kucing 500. Kita tak ayak saya jual seekor kucing. Sebab jual ni ada syarat dia. Benda tu kena bersih, benda tu gapo. Jadi kucing ni lagu mana? Raf'ul yad. Macam jual baju juga, baju taik kambing kau gapo. Orang tak jual bagi najis tu, patut dia panggil raf'ul yad, dia panggil Azab paling ringan adalah memakai kasut api neraka. Apa pula azab paling berat? Tak tahulah. Tuhan boleh buat orang tu sakit tanpa kena apa-apa. Setan api. Masuk dalam neraka api. Sedap dia. Tak sakit langsung hamba. Tak. Tuhan boleh buat api neraka jadi sakit dengan api iblis. Dan Tuhan boleh buat tak masuk dalam neraka pun rasa pedih. Rasa sakit gelapar dada-dada boleh. Kerana sakit tu benda lain, neraka tu benda lain. Jangan lupa kita ngaji usuluddin. Bukan api neraka tu menyebabkan sakit. Maka Tuhan boleh buat tanpa buat gapo-gapo. Demo duduk dalam neraka ni tak kena buat gapo-gapo, tapi Tuhan buat dia paling sakit sekali. Boleh. Maka hok paling sakit sekali tak tahu hamba gapo dia sakit tu. Nama nak cari penyakit tak tahulah hamba setara makna sakit ni.
Apa hukum cukur sebahagian rambut? Contohnya awak bojeng lah, supaya bojeng askar tu lah. Cukur kok ni kali, cukur sikit bahagian tepi kau belakang nak suruh sama, biar nampak kemah. Hukum dia makruh, dipanggil qazak dalam mazhab kita. Makruh saja. Dosa tu dok makruh. Apa beza tasawuf hakikat dengan tasawuf syariat? Semua itu ilmu tasawuf, cuma peringkat-peringkat. Ada kata semua itu satu sahaja, cuma ada orang bahagi ke tasawuf kepada hakikat dan syariat. Lepas tu apa maksud tasawuf syariat dan tasawuf hakikat? Tasawuf hakikat ni sesat ke? Sebab ni tasawuf ikut syariat. Ni tasawuf hakikat, tasawuf tak ikut hakikat syariat ke? Tasawuf tak ikut syariat tu tasawuf sesat awal lagi. Maka pembahagian tasawuf hakikat, tasawuf syariat ni kadang-kadang ada makna di sebaliknya. Sebenarnya semua itu adalah ilmu tasawuf belaka. Tasawuf ni sebenarnya apa dia? Mempraktikkan syariat. Syariat ke Nabi Muhammad mari ajar kata kena sabar. Ya buat sungguh sabar. Nabi Muhammad ayat kata zuhud. Ya buat sungguh zuhud. Nabi Muhammad suruh tawakal. Ya tawakal sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada kata ni hakikat sangat dah ni. Ni berat sangat dah ni. Hak ke syariat lagu ni. Dia nak praktik betul-betul syariat Nabi, maka jadilah ilmu hakikat. Tasawuf belaka pentingnya. Jika lintasi hati tentang akidah terbayar kafir menyembah berhala, jatuh kafir kodok, semata-mata lintasi tidak jadi kafir. Amal ke baca kuliah ayyuhal kafirun. Terutamanya ketika nak tidur. Kita nak tidur, banyak ke baca kuliah, insya-Allah hati kita bersih daripada syirik zahir dan batin. Solat tak khusyuk Allah terima qada, hamba sebut dah hari tu. Alik Tuhan jangan tanya. Orang maksiat zina tiap-tiap malam kalau nak buat dalam syurga, kita nak kata lagu mana? Tak tahu, jangan tanya urusan Tuhan dengan hamba tak reti. Tetapi sebagai tugas kita sebagai hamba, kita kena khusyuk juga dengan Tuhan. Tu tugas kita. Kau alik Tuhan tu jangan duk tanya lah. Kadang-kadang Tuhan nak terima ikut dia lah. Nak kata lagu mana. Tetapi tugas kita lah ni kena khusyuk dalam sembahyang. Nak tanya apa agama ibu bapa Nabi? Agama sebelum muncul agama Nabi Muhammad bawa, maka agama ni agama Islam lah yang paling tua sekali. Ada orang kata agama Hindu paling tua. Sebelum Islam lagi 3000 munculnya agama Hindu 3000 tahun sebelum Islam. Islam baru 1400 tahun baru. Hindu lebih tua. Siapa dia kata Hindu lebih tua? Siapa dia paling tua sekali? Nabi ada agama ke apa? Islam lah. Islam paling tua. Tapi apabila orang tu amat Islam, gusuk kali buat rekod agama. Hak agama hak 1400 tahun, hak Nabi Muhammad jo sambung. Nabi Muhammad sambung agama Islam hak sebelum-sebelum Nabi Isa bawa Islam, Nabi Ibrahim bawa Islam belaka. Tak bawa kafir tu. Tak bawa agama Yahudi, tak bawa agama Kristian tu. Dia bawa agama Islam. Cuma bangsa dia Musa, bangsa dia bangsa Yahudi. Bangsa hak dia kena dakwah. Bukan dia bawa agama Yahudi. Nabi Isa dia bawa agama kepada bangsa Nasrani, bangsa orang. Bukan agama, dia bawa Islam belaka. Cuma Nabi Muhammad 1400 tahun lepas. Bawa Islam. Bukan kata Islam bermula 1400 tahun lepas. Fakta ni salah. Agama Islam lah agama fitrah. Agama tok nenek kita hak mari daripada syurga. Jadi agama orang sebelum kemunculan nabi-nabi dipanggil zaman fatrah. Zaman tak ada nabi, maka kadang-kadang orang kekal dengan agama dulu-dulu. Tak tahu agama gapo, maka ulama kata kawasan tu orang masuk syurga belaka. Dia gapo-gapo pun zaman tu dia semua berhala ke gapo sebab tak ada nabi, kita nak kata lagu mana? Maka masuk syurga belaka-belaka. Boleh ustaz terangkan mana satu bacaan wajib dan bacaan sunat tahiyat akhir? Tahiyat akhir baca at-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu selawat. Itu tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Tu selawat.
Hak tu paling kurang. Hak lain at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah tu sunatnya. Jadi hak tu saja hak wajibnya. Nah. 21 wallahu a'lam.